استعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه وبعد. InsyaAllah kita akan baca berkenaan dengan kitab Husnus Siyarah ini, khas berkenaan dengan masalah fasal dan juga wasal, sambunglah. Semalam kita dah habis bicara berkenaan dengan bab al-qasr. Qasr ke makna dia hadkan sesuatu ke atas sesuatu, mengkhususkan sesuatu ke atas sesuatu. Itu dia punya apa? Qasr dan juga apa? Ataupun istilah al-hasr. Istilahnya apa? Al-hasr. Dan kita kata di sana ada beberapa pembahagian. Bicara kita dah sebut definisi dan kita dah sebut berkenaan dengan dipanggil aqsam. Pembahagian apa? Al-qasr. Yang kita sebut qasru dibahagikan pertama kepada apa? Hakiki dan idhafi. Dan yang kedua kepada qasru sifah ala mausuf ataupun mausuf ala apa? Ala sifah. Boleh? Dan kemudian kita nyatakan berkenaan dengan masalah aqsam ataupun dipanggil apa? Turuq al-qasr. Itu cara untuk kita nak buat al-qasr, makna hadkan sesuatu ke atas sesuatu itu. Apa dia? Ada 4 kan? Pertama dengan apa? Nafi dengan istisna. Yang kedua apa? Innama. Yang ketiga apa? Ataf dengan bal ataupun lakin ataupun la. Dan yang keempat adalah apa? Yang keempat apa dia? Taqdim ma haqquhu at-ta'khir. Taqdim ma haqquhu apa? At-ta'khir. Itu. Baik, seterusnya kita bicara berkenaan dengan fasal. Fasal dengan wasal. Isu fasal dengan wasal kita sebut dia adalah perbincangan berkenaan dengan antara ayat dengan apa? Dengan ayat. Itu dia panggil fasal dengan apa? Wasal. Dan kita tak bicara berkenaan dengan dia, kita mengaji dalam nahwu ataf kan. Ataf boleh berlaku sama ada kalimat dengan kalimat ataupun ayat dengan ayat. Boleh? Jadi kita kata yang dibicarakan pada fasal dengan wasal ini adalah apa? Ayat dengan apa? Dengan ayat. Boleh? Tapi kalau antum baca syarah lagi detail tu dia sebutlah. Satu lagi yang dibicarakan berkenaan fasal wasal secara khas, ayat itu dia ada dua. Ayat itu dia ada apa? Dia ada dua. Dia kata kan kita tahu ada ayat pertama, ayat kedua kan. Ayat yang pertama, ayat apa? Yang pertama dia ada dua bahagi. Apa dua bahagi tu? Maksudnya ada kala ayat pertama itu laha mahal min al-i'rab. Satu lagi laisa laha mahal min apa? Min al-i'rab. Itu kita mengaji dah apa? Dalam nahwu. Apa dia jumlah mahal min al-i'rab, jumlah la mahal min al-i'rab? Contoh kita mengenai jumlah khabariyah. Jumlah apa? Jumlah khabar kan? Khabar bagi mubtada. Jumlah khabar bagi apa? Bagi mubtada. Itu sebahagian daripada apa? Dipanggil jumlah yang apa? Laha mahal min apa? Min al-i'rab. Ada jumlah la mahal min al-i'rab. Apa dia jumlah la mahal min al-i'rab? Macam contoh jumlah silah. Jumlah apa? Silah. Apa lagi contoh jumlah la mahal laha min al-i'rab? Boleh jumlah apa? I'tiradiyah. Itu dipanggil jumlah la mahal min. Dan banyak lagi lah, ada 7 lebih kurang yang kita, kalau antum baca kitab Syarah Al-Azhariyah tu dibicara secara detail. Cuma kalau eloknya tengok rakaman, bolehlah nanti insya-Allah kita upload rakaman tu yang ustaz nama apa? Ustaz apa ngajak kat Shadow tu apa? Lupa nama. Kan dia ajak kitab tu apa? Nazam Zawawi. Nazam apa? Zawawi bagi apa masalah i'rabul jumal. I'rab al-jumal. Itu bagaimana kita nak i'rab jumlah secara apa? Daqiq. Itu boleh tengok video dia lah. Tapi dia buat secara laju lah. Kalau elok sebenarnya kita buat syarah tu dalam tempoh berapa 15 kali kelas contohnya. Tapi dia i'rab laju kan. Tapi tak apalah. Khair insya-Allah, itu kita kan ejah nanti. Baik. Jadi dia kata yang dibicarakan secara khusus berkenaan dengan fasal wasal ini adalah apabila jumlah yang kedua diatafkan kepada jumlah la mahalla lahu min i'rab. Itu secara khusus. Maksudnya dia bukan diatafkan kepada apa? Jumlah apa? Laha mahal dak. Tapi jumlah apa? La mahalla laha min apa? Min i'rab. Itu khas dia. Jadi kita sekali ulang. Fasal wasal bukan berlaku antara mufrad, tapi berlaku antara apa? Jumlah dengan apa? Dengan jumlah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahawasanya fasal wasal berlaku hanya antara apa? Jumlah la mahalla laha min apa? Min al-i'rab. Boleh? Itu yang kita bicarakan dalam fasal wasal. Maka kita dah sebut sebelum ni berkenaan dengan dipanggil wasal dan fasal. Apa makna wasal? Iaitu kita letakkan di antara dua jumlah itu waw. Fasal apa? Kita apa? Buang waw daripada
dua jumlah. Boleh? Maka isu fasa wasal ini kita kena apa? Dakik sikit penelitian kita terhadap makna antara dua jumlah tadi. Hubungan antara dua jumlah tadi. Untuk kita lihat sama ada apa sesuai letak waw ataupun tidak. Boleh? Maka kita dah sebut yang pertama berkenaan dengan wasal. Ada berapa maudhi'? Ada berapa tempat? Wasal? Dua tempat. Pertama dipanggil apa? Tawassut baina apa? Kamalain. Tawassut baina apa? Kamalain bila apa? Iham. Bila apa? Iham. Apa maksud tawassut baina kamalain? Tawassut baina kamalain, dia nak kata antara dua jumlah itu dia ada imma dua benda. Imma ada apa? Dua benda. Apa dia? Imma dipanggil kamal inqita', imma dipanggil kamal ittisal. Sekali lagi, antara apa? Dua jumlah, hubungan dia itu ada dua aja. Imma apa? Kamal apa? Inqita', kamal apa? Ittisal. Apa makna kamal inqita'? Apa makna kamal ittisal? Kamal inqita' maknanya tak ada hubungan langsung antara ayat pertama dengan ayat kedua. Ataupun kita kata bahawasanya apa? Bentuk ayat pertama adalah bukan sama bentuk dengan ayat yang kedua. Itu lebih kamal apa? Inqita'. Kamal ittisal. Apa dia kamal ittisal? Iaitu antara dua jumlah itu ada apa? Hubungan yang sangat rapat. Sampai boleh kita kata bahawasanya apa? Jumlah yang kedua itu seakan-akan juzuk jumlah yang pertama. Seakan-akan juzuk jumlah yang apa? Yang pertama. Boleh? Itu dipanggil kamal apa? Ittisal. Boleh? Itu dipanggil apa? Tapi ada satu keadaan yang dipanggil tawassut. Dipanggil apa? Tawassut. Apa tawassut? Mutawassitah, pertengahan. Nak boleh kita kata berdasarkan makna, nak kata dia kamal inqita' pun tak boleh juga. Nak kata kamal ittisal pun tak boleh juga. Kita kata apa? Dia panggil tawassut baina apa? Kamalain. Tawassut baina apa? Kamalain. Apa makna tawassut baina kamalain itu? Iaitu bahawasanya pertama kita kata dari sudut makna. Dari sudut apa? Makna berbeza. Contoh yang dia bagi contoh kan, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi apa? Jahim. Innal abrara lafi na'im, innal fujjara fi makna dia lain-lain tak? Yang pertama cerita keadaan apa? Orang duduk di syurga. Yang kedua, orang duduk di neraka. Macam seakan-akan inqita' tu. Boleh? Seakan-akan apa? Inqita'. Kalau nak kata ittisal, nak kata ittisal pun apa? Bukan dia kata, nak kata macam seakan kamal inqita', tapi tak panggil kamal inqita' lagi. Sebab apa? Dia boleh juga panggil ittisal. Sebab apa panggil ittisal? Sebab dia ada jami'. Dia ada apa? Jami' itu apa? Maksudnya bila kita lihat pada dua-dua ayat khabariyah, bukan dua-dua insya'iyah, bukan satu insya' satu khabar, ada dua-dua khabariyah, ayat penyata, dua-dua apa? Khabariyah. Jadi sama ada hubungan kat situ, ittisal. Boleh? Tapi nak kata ittisal pun tak, makna lain-lain. Itu makna lain-lain. Boleh faham? Jadi kita panggil tawassut. Kita panggil apa? Tawassut. Sebab apa tadi? Sebab ada jami' tu. Dia ada jami'. Maksud jami' munasabah. Munasabah antara kita cerita musnad dengan musnad ilaih. Musnad yang pada ayat pertama dengan musnad pada ayat kedua. Musnad ilaih pada ayat pertama dengan musnad ilaih pada ayat yang apa? Yang kedua. Di sini innal abrara lafi na'im. Apa musnad dia? Apa musnad ilaih dia? Innal abrar musnad ilaih. Lafi na'im musnad. Boleh? Innal fujjara itu musnad ilaih. Lafi jahim itu apa? Musnad. Boleh? Tengok antara musnad jumlah pertama dengan musnad jumlah kedua. Musnad ilaih jumlah pertama dengan musnad ilaih jumlah apa? Yang kedua. Ada munasabah tak? Ada munasabah. Depa ini adalah apa? Kelompok satu, dihimpunkan sekali. Dan kemudian ada apa? Munasabah juga dari sudut dua barang itu dia apa? Tadad mereka saling berlawanan. Dari sudut kalau kita kenal orang yang baik, otomatik kita kenal orang yang jahat. Kalau kenal orang jahat, otomatik kenal orang baik. Kalau imam duduk syurga, kata duduk syurga, duduk dalam mana? Neraka. Itu dipanggil ada apa? Hubungan, silah, munasabah. Boleh faham? Maka itu dipanggil ada apa? Jami'. Dia panggil ada apa? Jami'. Tapi kemudian kita sebut bila iham. Bila apa? Iham tu maksudnya tidak membawa kepada sangkaan yang salah yang boleh menyebabkan rosak makna. Boleh tu panggil bila apa? Iham. Jadi kita kata tak ada apa isu iham tu.
Maksudnya kita kalau berwaw tak ada isu. Tak ada apa? Tak ada isu. Berbeza kalau nanti kita letak waw dia jadi jadi isu. Boleh faham? Maka itu tempat yang pertama. Tempat yang kedua apa? Tempat yang kedua dipanggil kamal inqita' ma'al apa? Iham. Kamal inqita' ma'al apa? Iham. Apa makna kamal inqita' tadi? Dia jumlah pertama dengan jumlah kedua berbeza. Apa dia? Pertama insya', yang kedua apa? Khabar. Ataupun yang pertama insya', yang kedua apa? Khabar. Dia berbeza. Boleh? Sepatutnya pada kamal inqita', maksudnya bila dia dah dua-dua itu tidak ada hubungan, boleh, maka kita tidak akan letak waw. Samalah juga kalau ayat itu dipanggil kamal ittisal, kita tak akan letak waw. Sekali lagi kita panggil, kalau kamal ittisal kita takkan apa? Letak waw. Kalau kamal inqita' pun kita tak letak apa? Tak letak waw. Boleh? Tawassut insya-Allah kita letak waw. Tawassut kita insya-Allah kita apa? Tak waw, tapi mesti ada jami'. Mesti ada apa? Jami'. Tawassut mesti ada apa? Jami' baru letak apa? Waw. Tapi kalau kita kata kamal inqita' bawa kepada iham, salah faham, maka pada ketiga tu wajib apa? Letak waw. Jadi waham tu lah menyebabkan wajib letak apa? Letak waw. Apa dia contoh ni? La wa syafahullah, kan? La apa? Wa syafahullah. Kalau kita buang waw tu orang salah faham. La syafahullah. Maksudnya kita asalnya niat nak jawab, kan? Nak jawab soalan dia dulu. Boleh? Bukan kita kata kita nak doa bagi mati, tak. Kita nak jawab dulu, kemudian kita baru nak doa, betul? Orang tanya, dah sembuh dah Ali? La, belum sembuh lagi. Wa syafahullah, betul, kita doa moga dia cepat sembuh. Tapi kalau kita kata la syafahullah, tu jadi sekawan jahat lah. Boleh? Teruk. Boleh faham dekat situ. Itu dia punya keadaan apa dipanggil apa? Tempat wajib apa? Al-wasl. Tempat wajib apa? Al-wasl. Mungkin anda tak biasa lagi, itu kena banyak punya ulang tu lama. Anda akan ingat apa? Mabahis tu. Ataupun hafal terus lah. Senang. Hafal tuan-tuan confirm ingat. Boleh? Betul? Jadi ulama insya-Allah. Boleh? Baik. Okey, baik. Okey, seterusnya kita bicara berkenaan kamal, berkenaan dengan tempat apa? Fasl. Apa ada tempat fasl? Itu tempat tak letak waw. Maka yang pertama kita sebut tempat untuk tidak letak waw adalah kamal apa? Ittisal. Kamal apa? Ada kamal ittisal. Hubungan dengan ayat pertama dengan ayat kedua itu begitu apa? Rapat. Boleh? Maka kita sebut kamal ittisal itu boleh kita jumpai pada ayat dengan bahawasanya beberapa bentuk. Pertama, apa dia? Jumlah yang kedua seakan-akan badal bagi jumlah yang pertama. Yang kedua, apa dia yang kedua? Jumlah yang kedua seakan-akan apa? Bayan bagi jumlah yang pertama. Boleh? Yang ketiga apa dia? Jumlah yang kedua seakan-akan apa? Jawab ke? Taukid bagi apa? Jumlah yang apa? Yang pertama. Jumlah yang apa? Yang pertama. Itu dipanggil keadaan kamal apa? Ittisal. Keadaan apa? Kamal apa? Kamal ittisal. Boleh? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Itu bukan kamal ittisal. Yang itu dipanggil syibih kamal ittisal tu lagi. Baik. Okey, itu dia punya apa? Tempat yang apa? Pertama bagi apa? Tempat apa? Fasal. Okey, tempat yang kedua kita sebutlah. Belum. Tempat yang kedua apa dia? Okey, baca apa Syahid? Baik. Ayakuna bainal jumlataini tabayun tamun. Ya. Bi yakhtalifa khabaran wa insya'an. Bi apa? Yakhtalifa apa? Bi khabaran. Khabaran wa insya'an. Lagi. Qawli. Ya. La tas'alil mar'a an khalaiqihi. Ya. Fi wajhihi syahidun min al-khabar. Dia fi wajhihi ba syahidun min apa? Min khabari. Baik, apa maksud dia? Tempat yang kedua fasal itu tempat tak perlu untuk kita letakkan waw adalah dipanggil apa? Ini istilah dia kamal inqita'. Kamal inqita' dipanggil apa? Bila iham. Kamal inqita' bila apa? Hak yang tadi yang apa tempat apa? Tempat apa? Wasal adalah kamal inqita' kan? Tapi dipanggil kamal inqita' apa? Ma'al apa? Iham. Ini dipanggil kamal inqita' bila apa? Bila iham. Boleh? Jadi kita kata bahawasanya dia kata bainal jumlatain, ada dua jumlah.
tabayunun tam. Apa dia tabayunun tam? Makna dia percanggahan yang apa? Sempurna, yang jelas. Boleh? Dari sudut apa? Khabaran wa insya'an. Maksudnya jumlah pertama khabar, dia kedua insya'. Jumlah ataupun pertama khabar, kedua insya'. Tapi yang tu kena faham. Bila kita sebut khabar ataupun insya', depa bahagikan lagi kepada 8 bentuk. 8 apa? 8 bentuk. Tengok isyarah tu ada di serta. 8 apa? 8 bentuk, 8 kebarangkalian. Sebab apa? Ada kala apa orang panggil apa, pertama lafaz dia tu khabar, yang kedua lafaz dia khabar, tapi sebenarnya yang kedua tu makna dia insya. Boleh faham tak? Terkadang lafaz dua-dua khabar, tetapi kita kata kamal inqita' juga sebab apa? Yang kedua itu lafaz khabar tapi makna insya. Macam Ustaz sebut tu lah, la apa dia? Wa syafahullah kan? La apa? Wa syafahullah kan? Syafahullah itu dipanggil khabariyatun apa? Lafzan. Khabariyatun apa? Tapi insya'iyatun maknan. Jadi jangan kita tengok selapis macam tu tak. Jadi kita tengok secara apa? Mendalam sikit. Boleh? Jadi kita kata bahawasanya apa? Tabayun yang berlaku adalah dari sudut apa? Khabar dan juga insya'. Bentuk dia macam mana? Sama ada yang pertama khabariyatun lafzan wa ma'nan, yang kedua pun khabar insya'iyatun lafzan wa ma'nan. Itu dipanggil jenis tabayun yang pertama. Boleh? Tabayun bukan tabayun. Tabayun tu apa yang fatabayyanu itu apa? Kalau in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, itu maksudnya suruh apa? Cek balik, selidik balik. Ini tabayun dari alif, maksudnya perbezaan, canggah. Boleh faham? Baik. Okey, yang ke apa dia? Yang kedua tu kata Guru rahimahullah, seperti contoh kalimah apa? La tas'alil mar'a kan? La tas'alil mar'a an apa dia? Khalaiq eh? Mana nak tak jumpa ni kita? Dah baca Syahid sekali lagi. La tas'al apa? La tas'alil mar'a an khalaiqihi. Jangan tanya kepada jangan tanya pada seorang tentang apa tabiat dia. Khalaq ni khaliqah, kalimah khaliqah tabiat, khaliqah, khalaiqihi. Bila kita sebut la tas'al, itu dipanggil uslub nahi. Nahi termasuk daripada apa? Khabar ke insya. Boleh? Okey, baik. Kemudian dia kata yang seterusnya, yang kedua tu, fi wajhihi syahidun min al-khabari. Fi wajhihi syahidun min apa? Min khabari. Pada muka dia bersendiri kita dah tahu bukti tentang apa? Berita dia. Maksudnya berita tentang bagaimana akhlak dia. Boleh? Jadi kita kata ayat yang pertama jangan tanya. Ayat yang kedua dia bagi kenyataan. Maksudnya apa? Hang tengok muka dia pun hang boleh apa? Tahu dia ni akhlak baik ke akhlak apa? Akhlak buruk. Jadi kita kata jumlah yang pertama dipanggil apa? Insya'iyatun lafzan wa ma'nan. Yang kedua khabariyatun lafzan wa ma'nan. Boleh? Di antara mereka itu ada tabayun, maka tidak diletakkan waw antara mereka kerana dipanggil apa? Kamalun inqita'i bila iham. Kamal inqita' bila apa? Bila iham. Okey, boleh? Okey, baca lagi, baca seterusnya tu. Wa qaulil akhar qala ra'iduhum arsu nuzawiluha. Arsu nuzawiluha, ya. Fahatfu kulli mri'in yajri bimiqdar. Yang jadi apa? Bimiqdar. Baik. Apa maksud dia tu? Okey, baca sekali lagi, baca. Wa qala ra'iduhum. Kata ra'id ni ketua lah. Ra'id ketua. Boleh? Terutamanya ketua yang bertugas panglima ni, yang cari tempat kawasan yang sesuai untuk nak berkamp. Buat apa? Buat camp. Boleh? Kita buat camp sini. Terutamanya camp ayam, camp apa semua tu lah. Boleh? Okey. Wa qala ra'iduhum. Apa dia? Arsu fi'il amr. Arsu kita apa? Berkemah di sini, stop di sini, berpangkalan di sini. Itu dipanggil arsu. Arsa yursi. Arsa apa? Yursi. Arsu. Boleh? Itu kita apa? Menetap di sini, berpangkalan di sini. Boleh? Nuzawiluha. Betul apa? Sebab apa? Nuzawiluha. Apa makna nuzawiluha? Kalimat nuzawiluha tu maksudnya apa? Kata silap saya berkamp kot. Nuzawiluha. Ni. Nuzawiluha yakni apa? Kita akan mengatur urusan perang itu. Kita akan apa? Mengatur apa?
Urusan apa? Perang. Urusan perang. Dan kita akan tinggal di sini. Itu maksud nuzawiluha. Mengatur urusan perang dan apa? Tinggal apa? Di sini. Boleh? Arsu nuzawiluha fahatfu kulli imri'in, maka hatfu ni maut, mati. Maka mati setiap orang itu yajri bimiqdar. Yajri iaitu berlaku, yajri iaitu berlaku bimiqdar, dengan apa? Miqdar. Miqdar tu kadar yang dah ditentukan. Dia nak kata apa? Yang pertama kalimat apa? Arsu. Itu kalimat arsu dipanggil jumlah insya'iyah. Seterusnya nuzawiluha. Kalimat nuzawiluha tu dipanggil khabariyah. Jumlah apa? Khabariyah. Maka kita kata baina jumlatain tabayun tam. Maka dia panggil kamal inqita' bila apa? Bila iham. Boleh? Dia nak kata apa? Kita akan buat sini. Fahatfu kulli imri'in bimiqdar. Dia nak kata kita ni buat berkem di sini, tapi jangan takut mati. Sebab apa? Mati itu tak kira lah masuk perang ke tak masuk perang, akan mati juga. Semua dah ditakdirkan. Jadi dia takut apa? Sini. Dia bagi semangat pada tentera dia lah. Okay, boleh? Baik, habis. Sikit lagi. Au bi an la yakuna bainahuma munasabatun fil ma'na. Munasabatun kan? Munasabatun silap betul. Munasabatun betul. Anda baca silap. Ya, lagi. Qaulika aliyun katibun. Ya. Al-hamamu ta'irun. Ya. Fa innahu la munasabata fil ma'na baina kitabati. Ali. Ya. Wa tayaranil hamam. Ya. Ya. Wa yuqalu fi hadha lil mawdi'i في هذا الموضع إن بين جملتين كمال الانقطاع. Cuma letak kurungan tu, yakni bila iham. Kata tambah tu. Kenapa bila apa? Sebab apa? Nak membezakan dengan apa? Kamal inqita' yang pada apa? Wasal dengan kamal inqita' pada apa? Fasal. Boleh? Tu kena ada guru lah kat situ. Boleh? Baik, jadi dia kata pertama tadi berlaku kamal inqita' apabila apa? Bentuk ayat. Bentuk apa? Bentuk ayat pertama insya, yang kedua apa? Khabar. Berlaku juga kamal inqita' jikalau apa? Makna pertama yang diceritakan bukan sama makna yang diceritakan pada jumlah yang kedua. Boleh? Macam contoh, apa dia? Memang dia panggil tak ada munasabah langsung antara dua ayat tadi. Apa disebut apa? Ali apa? Ali katib. Ali itu menulis. Hamam itu terbang. Burung merpati itu terbang. Jadi dia kata tak ada hubungan antara dua ayat tadi. Maka kita baca dengan apa? Kamal inqita', iaitu tanpa waw. Boleh? Dia tak ada munasabah, maka ni pun dipanggil kamal inqita'. Okey, boleh faham Baik, okey, lagi yang seterusnya yang ketiga. Al-thalisu kaunu jumlati tsaniyati jawaban an su'alin nasha'a min al-jumlati al-ula. Ya. Qawlihi ta'ala. Ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Baik. Wa yuqal baina jumlataini shibih kamal ittisal. Shibih kamal apa? Ittisal. Baik, apa makna dia? Yang ketiga, tempat untuk fasal adalah dikata kaunul jumlatis saniyah. Keadaan jumlah yang kedua itu jawaban an soal. Apa jawaban an soal? Seakan-akan jumlah yang pertama bila didatangkan, dia mendatangkan persoalan. Dia mendatangkan apa? Persoalan. Yang mana persoalan itu dijawab oleh apa? Jumlah yang kedua. Dijawab oleh jumlah yang apa? Yang kedua. Boleh faham? Okey, sebab tu dia kata ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ubarri'u nafsi. Apa makna ubarri'u nafsi? Tidaklah aku menyucikan, membebaskan diri aku ini. Maksudnya membebaskan diri nafsu, membebaskan nafsu ini daripada apa? Sifat-sifat kecelakaan lah. Kecelaan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya an-nafsu itu, iaitu nafsu itu dia ammarah, iaitu sangat-sangat mengarah. Dia panggil sirah mubalaghah daripada amarah. Ammarah, menyuruh-nyuruh kepada kejahatan. Boleh? Baik, apa maksud dia nak cerita apa isu? Dia kata bila disebutkan
apa dia? Jumlah yang pertama. Bila disebut jumlah yang pertama, apa dia jumlah yang pertama? Wa ma ubari'u nafsi. Tidaklah aku ini membebaskan nafsu aku ini daripada apa? Kesalahan, kesesatan. Boleh? Lepas tu orang tanyalah, apa sebab awak cakap begitu? Apa sebab awak cakap nafsu awak tak bebas daripada kesalahan, kejahatan? Boleh faham? Berjawablah. Maka datang jawapannya seterusnya. Apa dia jawapan itu? Innan nafsa la ammaratun bisu, iaitu bahawasanya dah memang nafsu itu dah dicipta sentiasa menyuruh kepada kejahatan. So dia nak cerita sebab dia cakap sedemikian. Boleh faham? Okey, itu dia punya apa dia? Apa? Makna dipanggil apa? Syibih kamal ittisal. Ni bagi syibih kamal apa? Ittisal. Baik. Okey. Kalau dalam syarah ni ada penting juga bagus, dia kata apa? Masalah apa jumlah yang kedua ni dipanggil istilah juga jumlah istinaf. Jumlah apa? Istinaf. Apa nak jumlah istinaf? Iaitu jumlah baru datang sebagai jawapan bagi soal yang muqaddar. Datang sebagai apa? Jawapan bagi soal apa? Muqaddar. Apa makna muqaddar? Tersembunyi yang dipahami sendiri itu tadi. Macam apa dia? Inna apa wa ma ubari'u nafsi. Orang tanya, apa dia? Sebab apa hang cakap itu? Boleh? Inna nafsal ammaratun bisu. Boleh, itu dia punya makna bagi apa jumlah yang kedua. Kemudian tunggu dia ada tambah lagi ni Syekh Yasin Al-Fadani dia tambah isu berkenaan dengan soalan muqaddar tadi tu. Soalan apa? Muqaddar tadi boleh dibahagikan kepada tiga. Boleh dibahagikan kepada apa? Tiga. Pertama dipanggil sabab am. Sebab apa? Am. Pertama sebab apa? Khas. Sebab apa? Khas. Ataupun bukan sebab am, bukan sebab apa? Khas. Bukan sebab am, bukan sebab apa? Sebab khas. Ada cuba ada buah tu. Kalimat tu summa su'al alladhi nasha'a, cuba tak? Summa su'al alladhi nasha'a 'anil ula imma an sababin aw la. Imma an sababin apa? Cuba tak? Ustaz ana apa? Cerita kalim ni. Ni baris ketiga daripada atas hujung sekali tu. Hujung sekali. Summa su'alul alladhi. Cuba tak? Baris ketiga daripada atas hujung sekali. Okey, baik. Kita baca, Ustaz baca ni Okey, ni penting ni. Okey, dia kata apa? Summa as-su'alul ladzi nasha'a 'anil ula, kemudian soalan yang terbit daripada jumlah yang pertama, imma an sababin aw la, ataupun dia kata boleh jadi tentang sebab ataupun tidak. Fal awwalu, maka yang pertama iaitu soal yang berkenaan dengan sebab, imma sebab am aw la. Imma sebab am ataupun tidak. Boleh? Fal aqsam, maka oleh itu pembahagian soalan muqaddar itu kepada salah satu tiga. Pertama sababun am wa sababun khas wa ghairu sabab. Wa ghairu apa? Wa ghairu sabab. Jadi ada berapa? Tiga soalan. Boleh? Baik, jadi dia kata fasababul am, apa makna sababul am? Huwa sababul hukmi. Huwa sababu apa? Al-hukmi. Ay al-mahkum bihi. Ay al-mahkum bihi al-kainu fil ula ala al-itlaq, bimakna annahu lam yutasawwar fihi litasawwuri sababin muayyanin. Macam contoh apa dia kata sebab am, apa dah sebab am, iaitu sebab kenapa hukum itu dibuat. Sebab kenapa hukum itu dibuat. Itu makna sebab apa? Sebab am. Hukum tu makna apa? Sandaran musnad kepada musnad ilaih. Sandaran musnad kepada apa? Musnad ilaih. Itu dia panggil hukum. Boleh? Macam contohlah kita kata Zaidun qaimun. Zaidun apa? Qaimun. Bila kita sebab am, kita kata apa? Sebab apa dia berdiri? Boleh faham tak? Sebab apa dia apa? Dia berdiri. Itu dia panggil sebab apa? Sebab am. Boleh? Dia ada lagi sebab khas. Apa dia sebab khas? Okay, kita contoh sebab am dulu. Ka qawlihi ay syair jazallahu syada'ida kulla khairin.
jazallahu apa? Syadaida kullaba khairin. فهذه الجملة اقتضت سؤالا عاما بقرينة العرف والعادة تقديره ما بالك تقول هذا. Apa nak jazallahu syadaida kull khairin. Semoga Allah membalasi syadaid. Syadaid ni musibah lah, masaib. Musibah kull khairin. Balasan yang terbaik. Apa dia ni? Moga Allah Ta'ala membalasi apa? Musibah-musibah ni dengan segala kebaikan. Kita kata sebab apa tanya macam tu? Sebab apa cakap macam tu? Maka bila kita soalan sebab apa cakap macam tu, itu dia bagi sebab apa? Sebab apa? Sebab boleh. Maka dia kata wal adatu taqdiruhu, maka adat akan membuat persoalan mal baluka taqulu hadha, apa sebab kamu berkata demikian? Wa ma sababul ladzi addaka ila an tukhalifa ghayraka bitaradi an syada'id wa adami bughdiha. Nah, apakah sebab yang telah membawa kamu kepada bahawa engkau bercanggah dengan orang lain bitaradi an syada'id, dengan bahwasanya engkau itu meredakan musibah-musibah, wa adami bughdiha, dan tidak memarahi dan murka kepada musibah. Orang biasa sepatutnya akan apa? Tak sukalah musibah kan. Sekarang ni dia suka. Boleh. Fa ajaba an hadha su'al, maka menjawablah si penyair akan soalan itu biqaulihi araftu ay li anni araftu biha aduwayya min sadiqi. Araftu biha aduwayya min sadiqi. Apa makna dia? Jadi jumlah yang kedua mendatangkan apa? Sebab dari jumlah yang pertama. Jadi kita kata apa? Saya mengetahui dengan musibah tadi mana kawan saya, mana lawan saya. Itu dia. Sebab apa? Kalau betul-betul kawan, dia akan apa? Tolong ketika musibah. Tapi kalau apa? Lawan, maksudnya dia akan tinggalkan kita. Bagus juga ayat ni. Masya-Allah. Itu dia panggil sebab apa? Ni penting ni, tak masalah ni penting. Bila kita baca Quran banyak kita akan jumpa tu kan, yang macam qul huwallahu ahad Allahu samad. Boleh? Boleh tak kita masukkan dalam bab ni? Boleh? Baik. Kemudian kata Tuan rahimahullah wasababul khas. Sebab khas sebab bila huwa sababul hukm fil ula 'ala al khusus, bermakna annahu tasawwara nafya jami'il asbab illa sababan khassan taraddada fi husulihi wa nafihi. Apa makna dia? Sebab khas pula adalah sebab hukum juga. Sebab hukum fil ula, maknanya pada jumlah ula, jumlah pertama. Alal khusus, pada sebab yang tertentu. Pada sebab apa? Yang tertentu. Maksud dia apa? Maksud dia apa? Bahawasanya seseorang itu menggambarkan penafian terhadap sekalian sebab, melainkan satu sebab yang khas, tetapi seseorang itu syak pada adakah ia itu sebab bagi jumlah pertama ataupun tidak. Sekali lagi anda ulang. Apa dia? Yang kita kata sebab khas adalah bila jumlah pertama disebutkan, maka waktu itu kita akan ada persoalan. Tapi persoalan itu kita kata tentang sebab. Cuma kita dah gambarkan dah sebab-sebab banyak, dan kita nafikan sebab kesemuanya kecuali satu. Itu dipanggil apa? Khas. Dia panggil apa? Khas. Cuma masalahnya kita apa? Tak pasti adakah sebab khas inilah sebab datangnya ayat itu ataupun bukan. Ataupun apa? Bukan. Boleh faham? Nampak itu? Baik. Maka itulah apa dia? Maka itulah datangnya contoh ayat yang kita sebut tadi tu. Wa ma ubari'u nafsi. Maka ini dipanggil sebab apa? Sebab khas. Maka kita kata wa ma ubari'u nafsi. Tidaklah aku apa? Mengatakan diriku ni suci daripada apa? Kebaikan. Kita dah rasa bila sebut nafsu ni, kita dah boleh bayang apa? Sebab apa orang kata dia kata diri nafsu dia suci? Kita kata mungkinkah, kita seakan-akan kita bayangkan, kita kata macam ni, mungkinkah sebab hang kata macam tu bahawasanya nafsu ni memang teruk. Nafsu ni memang teruk, memang jahat. Jadi dia dah ada gambaran yang tertentu tu. Boleh? Cuma dia tak pasti adakah ini sebab yang menyebabkan kau kata macam tu ataupun tidak. Boleh faham? Maka datanglah jumlah yang kedua untuk menyebutkan bahawasanya apa? Benar sebab khas tersebut. Boleh? Maksudnya memanglah bahawasanya nafsu itu adalah nafsu yang apa?
jahat tabiatnya. Jahat apa? Tabiatnya. Boleh? Daki mereka tu kira sampai ke tahap tu apa? Dia punya apa? Fikir level dia. Kan. Baik, itu apa dia? Yang ke apa? Yang kedua. Adapun bukan kerana sebab ataupun bukan kerana apa? Kerana sebab. Yang ni kita tengok pada wal qismus salis, jumpa tak? Turun bawah sikit. Wal qismus salis ghairu sabab. Jumpa tak? Jumpa tak? Baris ke bawah. Wal qismus salis ghairu sabab. Jumpa. 9 daripada bawah. 9 daripada apa? Daripada bawah. Wal qismus salis. Jumpa. Okey, wal qismus salis dia kata apa? Berkenaan dengan ghairu sabab. Maksudnya soal tanya tapi bukan tanya tentang sebab. Boleh faham? Okey. Hak yang pertama dengan kedua tadi tanya sebab. Yang pertama sebab am, yang kedua sebab khas. Yang ketiga ni bukan tentang apa? Bukan tentang sebab. Apa dia contoh dia? Satu dia kata qismus salih ghairu sabab huwa syai'un akhar lahu ta'alluqun bi jumlatil ula. Adalah barang yang lain lahu ta'alluqun bi jumlatil ula, baginya itu kaitan dengan jumlah yang pertama. Yaqtadil maqamu su'al anhu, yang mana menuntut maqam situasi untuk disoal tentangnya. Untuk apa disoal apa? Tentangnya. Nahwu qaulihi ta'ala qalu salama qala salam. Mana ayat pertama ni ayat kedua? Mana ayat pertama ni ayat kedua? Qalu salama ayat pertama. Qala salam ayat yang kedua. Apa ni? Pakai qalu salam qala. Dan ayat yang pertama ni apa isu apa Nabi Ibrahim kan? Malaikat Mezarah betul? Malaikat apa? Malaikat Mezarah. Allah Taala cerita, qalu salama, malaikat mengucapkan salam. Jadi kita kata tanya, qalu salama. Bila apa yang Nabi Ibrahim buat bila orang bagi apa? Bagi salam. Jadi bila isu apa yang Nabi Ibrahim buat bukan isu tentang sebab. Boleh? Isu tentang apa? Apa yang sesuai dilakukan ketika Nabi Ibrahim buat ketika orang bagi salam. Boleh? Maka jawapan datang pada jumlah yang kedua, iaitu Nabi Ibrahim pun jawab apa? Salam. Qala salam. Maksudnya nampaklah itu. Jadi kita panggil jumlah yang pertama menyebabkan kita tertanya-tanya persoalan yang bukan tentang sebab. Boleh? Tapi tentang apa dia? Respon Nabi Ibrahim terhadap salam tersebut. Maka kita bila disebut jumlah yang kedua, maka terjawablah persoalan respon tersebut. Boleh faham Kenapa? Okey, itu dia panggil masalah berkenaan dengan syibih kamal apa? Ittisal. Sekali lagi, apa makna syibih kamal ittisal? Jumlah yang pertama dengan jumlah yang kedua kita panggil syibih kamal ittisal. Kenapa? Jumlah yang pertama menyebabkan seakan-akan lahir daripada kita persoalan. Yang mana jumlah yang kedua itu seakan-akan jawapan bagi persoalan yang lahir daripada jumlah yang pertama. Boleh faham? Okey, habis. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat pula. Okey, baca Abang Naim. Rabi'u tasbaqa jumlatun. Tasbaqa. Ya. Ataupun tusbaqa ni, tusbaqa bukan tasbaqa. Tusbaqa, ya. tusbaqa jumlatun bi jumlataini yasihu atfuha ala ihdahuma liwujudi almunasabati wa fi atfiha ala al-ukhra fasadun fa yutraku al-atfu daf'an lil wahmi. Apa makna dia yang keempat adalah bahawa didahului satu jumlah itu dengan dua jumlah. Apa makna dia? Dia kata apa? Ada satu jumlah, sebelum dia itu ada berapa? Dua jumlah. Ada, jadi kesemuanya berapa? Tiga lah. Ada apa? Jadi tiga. Boleh? Yang mana yasihu atfuha ala ihdahuma. Yang mana kita kata sah untuk kita atafkan jumlah apa? Yang akhir tadi, nombor tiga tu, dengan salah satu daripada dua jumlah di depan dia. Boleh? Ada jumlah satu dengan dua. Boleh faham? Liwujudi munasabah, kerana adanya munasabah. Okay, boleh faham? Jadi kita kata ada berapa? Tiga jumlah. 1, 2, 3. Kata Tok Guru rahimahullah, kita seakan-akan sah untuk atafkan jumlah ketiga dengan jumlah pertama ataupun jumlah kedua. Sebab apa? Ada munasabah antara kedua-dua jumlah tadi. Boleh?
Wa fi atfiha, namun pada mengatafkannya, iaitu jumlah yang ketiga, alal ukhra, kepada jumlah yang kedua, contohnya fasadun, maka dia dipanggil sebagai fasad, itu kerosakan pada pada makna. Fayutrakul atfu, maka di sini ditinggalkanlah ataf itu daf'an litawahhum, supaya nak menafikan bagi sangkaan yang salah tersebut. Ka qaulihi, baca. Ka qaulihi wa tadhunnu Salma annani abghi biha badalan aw uraha fi dhalali tahimu. Fi dhalali tahimu. Apa dia? Tazunnu Salma, menyangka Salma, annani abghi biha badala, bahawa aku ini nak cari ganti. Nak cari bini baru lah tu kot. Uraha, maknanya ura tura, maknanya tazun, ataupun azunnu, aku menyangka dia. Fi dhalali tahimu, dia ini di dalam kesesatan. Tahimu, tahimu, bila tahimu jalan tak apa, tak berpedoman, jalan tak apa berpedoman. Macam kita jalan saja, orang tengok pergi mana ni saja, tu tahimu tu. Dia apa? Tahimu. Boleh? Bukan gila, bukan gila saja. Boleh? Dia apa? Dia suka dalam apa? Dalam apa? Kesesatan ni, kesesatan cinta lah ni, nak kata. Biasalah perempuan ni bila dia cinta tu, jealous tak kena tempat. Boleh? Sama lah, bila apa, Hisham dah bercewek-cewek dah, tu dia. Ada apa, awek dia like dia, tu dia marah tu. Siapa yang like jantan ni? Tu dia. Tak ada kerja. Boleh faham? Okay, di sini ada beberapa ayat, ada 3. Pertama dia kata tazunnu Salma, jumlah pertama. Annani abghi biha badala, jumlah yang kedua. Uraha fi dhalali tahimu, itu jumlah yang ketiga. Nampak tak? Jumlah yang apa? Ketiga. Boleh? Jadi dia kata, kalau kita kata jumlah yang ketiga uraha fi dhalali tahimu, kita letak waw. Kita letak apa? Waw. Antara dia dengan antara jumlah yang kedua. Antara dia dengan antara jumlah apa ya? Yang kedua. Ini akan menyebabkan salah faham fasadul makna. Sebab apa ustaz? Sebab apa fasadul makna? Kita kata, cuba tengok makna dia. Menyangka Salma bahawa aku ni nak cari ganti. Aku lihat dia itu apa dia? Sesat, berjalan dalam kesesatan itu. Cuba kalau kita tambah dan. Menyangka Salma bahawa aku nak cari ganti, dan aku lihat, aku sangka bahawa dia itu berjalan dalam kesesatan. Ada makna lain tak? Ada makna lain tu. Apa makna dia? Kita kata kalau kita berwaw akan termasuk sangkaan itu sekali. Maksudnya apa? Saya sangka dia dalam kesesatan itu termasuk dalam sangkaan Salma. Boleh faham tak? Maksudnya Salma akan menyangka dua perkara lah kalau saya berwaw. Boleh? Salma menyangka bahawa aku nak cari ganti, dan aku lihat dia ni gila. Macam tu. Itu nombor apa? Nombor 2. Boleh faham? Tapi kalau kita tak letak wow, sangkaan tu tinggal satu saja. Menyangka Salma aku nak cari ganti. Hai, nombor 2 tu tak. Bukan nak cari apa, nombor 2 tu dia apa? Respon terhadap sangkaan Salma terhadap dia. Faham tak makna dia tu? Itu beza tu. Jadi kalau kita berwaw akan menyebabkan kita apa? Salah faham. Nampak baik sana? Okey, sambung baca fajumlatu uraha. Ya. Dia kata yang sahih wa ala ihdahuma. Betul, kalau 1 dengan 3 boleh waw lah, boleh tak waw. Tak, bukan. Yang ketiga tu bila kita letak waw, bila kita letak waw antara apa? Ketiga dengan jumlah yang kedua, kita boleh menyangka dua benda. Kita boleh menyangka dua, maksudnya boleh kita menyangka bahawa diatafkan pada jumlah yang kedua ataupun diatafkan pada jumlah yang pertama. Boleh faham? Sekali lagi ulang. Bila kita letak apa? Waw antara jumlah ketiga dengan jumlah kedua, kita akan boleh menyebabkan kita menyangka jumlah ketiga itu sah untuk diatafkan pada jumlah yang kedua ataupun pada jumlah yang pertama. Boleh. Itu makna yasih. Faham Itu makna dia. Okey.
Okey, lagi baca sambung. Fajumlatu uraha. Jumlatu uraha yasihu 'atfuha 'ala tadhunnu. Boleh untuk kita letak pada apa? Tazun tu tadi. Lakin yamna'u min hadha tawahhumul 'atfi 'ala jumlah abghi. boleh faham. Tapi yang menghalang daripada kita meletakkan ataf itu adalah sangkaan atafnya jumlah ketiga kepada jumlah apa? Abghi biha, iaitu jumlah yang kedua, menyebabkan rosak makna. Fatakunu jumlatus salisah, fatakunu jumlatus salisatu min madmunati salma. faham? Fatakunu min madmunati salma, maksudnya apa? Termasuk jumlah yang ketiga tadi tu sebahagian daripada sangkaan Salma. Boleh faham? Jadi kita panggil sebut, kalau kita buat ataf tadi, dia akan jadi apa? Salma tu sangka dua benda. Boleh? Tapi kalau kita tak buat ataf, dia selesai isu lah. Ya, kita akan faham bahawa Salma tu hanya apa? Sangka satu benda saja. Adapun jumlah yang seterusnya itu hanya respon terhadap apa? Sangkaan Salma yang jahat tadi kepada saya. Boleh? Jangan sangka saya ni orang yang tersetia. Syam. Syam pantang tu benda tu. Boleh faham Okey, baik. Yang seterusnya ma'annahu laysa muradan. Ya. Wa yuqalu baina jumlataini fi hadha al-mawdi'i shibhu kamal al-inqita'. Shibih kamal apa? Inqita'. Maka keadaan ini dia panggil shibih kamal apa? Inqita'. Jadi antum kena fahamlah, shibih kamal ittisal jikalau jumlah tadi ada soalan tu. Dia panggil shibih kamal apa? Ittisal. Shibih kamal inqita', apa dia? Dia ada tiga apa? Tiga jumlah. Faham? Jumlah yang terakhir, kalau kita letakkan waw antara jumlah terakhir dengan jumlah yang kedua, maka boleh kita sangkakan dia akan berlaku ataf pada jumlah kedua ataupun jumlah yang pertama. Jadi kita nak menolak sangkaan kalau dia ataf pada jumlah pertama kedua tu, maka kita kosongkan apa? Jumlah itu daripada waw. Boleh faham? Jumlah itu daripada apa? Daripada waw. Boleh? Habis. Kemudian wal khamis, yang ke berapa? Yang kelima pula. Kita baca apa Ihsan? Wal khamis. Al-khamisu alla yuqsada. Sebab apa? Ya. alla yuqsada tashriku jumlataini Ya. li qiyamin mani. Ya. Faqala ta'ala wa idza khalu ila shayatinihim Ya. qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Allah yastahzi'u bihim fa jumlatullahu yastahzi'u bihim Ya. yasihu 'atfuha 'ala Ya. inna ma'akum. Ya. liqtidaihi annahu min maqulihim Ya. wala 'ala jumlati qalu Ya. liqtidaihi anna istihza Allah bihim Ya. muqayyadun bihali qulubihim Ya. ila shayatinihim Ya. wa yuqalu baina al-jumlataini fi Ya. hadha al-mawdi'i tawassutun baina al-kamalain. Tawassutun baina apa? Kamalain. Ni tawassutun baina kamalain ni berada bagi ma'al iham. Tadi apa dia? Yang sebelum awal tu? Yang wasl apa dia? Bila ham. Ini ma'al apa? Ma'al iham. Okay, boleh? Baik. Apa maksud dia? Dia kata yang kelima, bahawasanya dikehendaki tasyrikul jumlatain. Apa nak tasyrikul jumlatain? Sekutukan dua ayat pada hukum. Boleh? Maksudnya dia kata bahawa tidak dikehendaki menyengutukan dua ayat pada hukum liqiyami mani', kerana ada mani'. Mani' apa? Penghalang tu lah. Penghalang tu yang berkata iham tu. Penghalang tu dia panggil apa? Iham tadi. Boleh? Okey. Kemudian kata Tok Guru rahimahullah, wa idza khalau ila syayatinihim. Ini dia ayat ni. Wa idza apa? Khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim. Ada dua ayat. Okey, ayat Allahu yastahzi'u bihim tu ayat kedua. Sebelum itu ayat pertama. Itu ayat dia. Ya. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka bersendiri dengan apa? Syaitan mereka. Syaitan ni kepala-kepala golongan munafik. Qalu, depa akan kata geng munafik ni, inna ma'akum, kami dengan hampa. Innama nahnu mustahzi'un. Hanya saja kami ini apa? Orang yang apa? Mustahzi'un. Mustahzi'un apa dia? Menzahirkan apa? Main-main apa? Olok-olok. Kecoh-kecoh gitu saja. Dia main-main dengan orang Islam. Jadi kita jadi Islam lah. Boleh? Baik.
Allahu yastahzi'u bihim. Allah Ta'ala akan apa? Memperolok-olokkan dan mempermain-mainkan mereka. Lihat di situ. Kalau kita letak apa dia? Kalau kita letak apa? Waw pada apa? Allahu yastahzi'u bihim. Macam kita sebut wallahu yastahzi'u. Apa yang akan berlaku? Kita akan berlaku waham. Dia pertama, pada jumlah yang pertama dia panggil innama nahnu mustahzi'un. Innama nahnu mustahzi'un. Dia ada sebut kalimah wa iza khalau tu, kalimah apa? Wa iza apa? Apa makna iza? Iza mana? Zaraf zaman. Zaraf apa? Zaman. Allah Ta'ala kata depa ni nak menzahirkan istihza apabila bersama dengan apa? Syaitan depa tu, ketua-ketua munafik. Boleh? Jadi istihza depa itu golongan munafik, dia terhad ataupun berada pada qaid. Itu kalimat qaid tu. Qaid apa? Zaman. Maksudnya berada pada waktu tertentu, iaitu ketika waktu depa bersama dengan apa? Syaitan depa, ketua-ketua apa? Munafik depa tadi itu. Boleh faham? Okey, jadi kita kata pada jumlah pertama ada makna istihza tapi muqayyad bi zaman. Maksudnya dia ada apa? Terikat dengan apa? Masa. Bila kita datang yang kedua, jumlah apa? Istihza juga, dan kita tak mau pun bahawa nak dikehendaki supaya qaid zaman itu dipindahkan kepada jumlah yang kedua. Qaid zaman itu dipindahkan kepada apa? Jumlah yang kedua. Sebab apa? Adakah Allah Ta'ala akan mustahzi dengan orang-orang munafik ini hanya ketika mereka bersama dengan syaitan mereka saja? Ataupun sampai bila-bila? Sampai bila-bila? Boleh faham tak? Jadi kita kata kalau kita sebut wa, dia akan menyebabkan apa? Memindahkan qaid zaman tadi kepada jumlah yang kedua. Boleh faham? Itu dipanggil manik tu. Dia panggil apa? Manik waham tadi tu. Jadi sebabkan manik tadi itulah tidak diletakkan apa? Waw antara apa? Jumlah tersebut. Tu dia daki tak daki tu, tengok tu. Boleh faham tak? Kan anda sebut pada antum kan, kita kata jumlah itu rukun dia ada dua, musnad ilaih. Musnad apa? Ilaih. Kemudian yang lepas tu dia panggil muta'allaqah apa? Fi'il. Muta'allaqah fi'il anda sebutlah itu dia panggil istilah qaid. Istilah apa? Qaid. Qaid tu apa dia? Ada hal, ada dipanggil maf'ul mutlaq, ada dipanggil maf'ul fi. Fi ni zaraf ni dia. Boleh faham? Dia panggil qaid. Boleh faham? Yang mengikat makna itu. Yang apa? Mengikat apa? Makna tadi. Boleh? Okey, itu dia punya yang disebutkan oleh Tuan Pegang rahimahullah. Jadi detail tak detail dia pun tengok tu. Pada apa? Tafsiran ayat Al-Quran. Baik, jom kita baca. Dia kata Al-khamisu alla yuqsada tashriku jumlatain fil hukmi. Bahawa tidak dikehendaki mensekutukan dua ayat pada hukum. Hukum apa? Faham makna hukum tadi? Makna hukum tak semesti makna musnad ilaih itu tak. Tapi di sini makna dia apa? Memindahkan qaid yang apa? Pertama kepada qaid yang kedua. Boleh faham itu makna apa? Tasydid. Jadi kita tak mau dipindahkan qaid itu pada jumlah yang kedua. Boleh faham? Liqiyami mani'. Kerana ada mani'. Mani' apa ni? Mustahil lah, takkanlah Allah Ta'ala mustahzi hanya pada waktu ketika apa? Mereka duduk dengan khalau dengan syaitan mereka. Boleh faham? Mesti mereka tu bila dah nifak, confirm Allah Ta'ala akan apa? Mustahzi dengan mereka. Boleh? Kaqaulihi Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Boleh? Allahu yastahzi'u bihim. Boleh? Fajumlatu Allahu yastahzi bihim la yasihu atfu ala inna ma'akum. Boleh? Liqtidaihi annahu min maqulatihim. Tak sah kalau Allah yastahzi bihim, tak sah untuk diatafkan kepada inna ma'akum. Dia kata tak boleh ataf kepada inna ma'akum juga. Sebab apa? Liqtidaihi annahu min maqulatihim. Liqtidaihi annahu min apa? Maqulatihim. Annahu min maqulatihim. Maksudnya ni akan ada apa? Waham juga. Qalu inna ma'akum innama nahnu innama nahnu mustahzi'un wallahu yastahzi. Kalau dia buat waw, dia akan buat iham yang lain pula. Tadi iham yang pertama faham Iham yang kedua ini yang kita tak cerita. Apa dia iham yang kedua? Iaitu kalau buh wallahu yastahzi bihim, apa makna dia?
mereka berkata, sesungguhnya kami bersama dengan kalian. Boleh? Lepas tu buh apa? Kalau buh waw. Dan Allah pun kami bersama kalian dan kami mempermain-mainkan mereka. Dan Allah pun mempermain-mainkan mereka. Kalau buh dan tu. Jadi kalau kita buh dan, maksudnya apa? Hak yang Allah mempermain-mainkan mereka itu termasuk daripada kata-kata golongan munafi. Tapi adakah termasuk daripada kata-kata golongan munafi? Tidak. Boleh faham? Jadi kita panggil itu apa? Iham yang pertama. Jadi boleh juga mana iham yang kedua yang ana sebutkan kepada antum tadi. Boleh? Kata inna ma'akum liqtidaihi annahu min maqulatihim, kerana ini akan melazimi iqtida' pada mana? Melazimi ia bahawa dia daripada maqulatihim, iaitu daripada kata-kata golongan munafik itu sendiri. Boleh? Wala an jumlati qalu, dan tidak boleh untuk atafkan kepada qalu. Ini akan bawa kepada iham yang kedua. Liqtidaihi, kerana ini akan melazimi an nastiza Allah bihim muqayyadun bihali khuluwihim ila syayatinihim. Ini akan melazimi bahawa istihza'nya Allah Ta'ala dengan mereka, iaitu golongan munafik ini, hanya muqayyad, itu hanya terhad dengan hal khuluwihim, bersama-sama mereka dengan syaitan mereka. Maka ini apa dia? Dia kata apa? Benda yang mustahil juga, manik juga. Jadi boleh faham? Jadi nak menolak iham yang pertama, menolak iham yang kedua, maka kita tidak letakkan ataf. Boleh faham? Tak letakkan apa? Ataf. Boleh? Dia wa yuqalu baina jumlatain, maka dipanggil di antara dua jumlah ini dipanggil tawassut baina apa? Kamalain. Tawassut baina apa? Kamalain. Tapi kita sebut kamalain ma'al iham. Ma'al iham, jadi berkurungan, yakni ma'al iham, supaya kita nak membezakan antara apa? Tawassut baina kamalain pada wasal dengan tawassut baina kamalain fil fasal. Dan ni antum faham sekarang ni? Boleh kan? Insya-Allah. Kalau antum faham ni, kita antum boleh hebatlah kat Malaysia sekarang ni. Kan ana belum tak faham la ilaha illallah. Islam nak kan? Itu dia punya masalah berkenaan dengan apa? Fasal dengan apa? Wasal. Babus sadis, kita lihat dulu. Okey, tutup dulu apa ni? Syahid.